Assalamualaikum guys. Apa khabar? Okey, nampaknya agak lama juga kita tak bersiaran untuk mapping ataupun analisa XAU USD ataupun gold. Betul tak? Okey, tak apa, berkesempatanlah saya hari ini disebabkan dah selesai urusan-urusan yang tadi, petang tadi semua, daripada pagi semua. Okey, so hari ini, sekarang saya nak buat sedikit analisa, at least boleh menjadi manfaat kepada anda semua. Mungkin boleh menjadi, mungkin boleh memberi idea kepada anda ke manakah arah gold sekarang. Okey, so jom tanpa membuang masa, kita terus zoom kepada hari ini. Mungkin saya akan buat saya akan campurkan gold dengan DXY sebab saya nak tunjukkan apakah yang terjadi antara dua pair ini, ataupun dua tak kisahlah, dua pair ni lah, lebih kurang senang macam itulah. Okey, alright, jom. Sekarang kalau kita lihat pada daily time frame, seperti yang kita jangkakan, memang akan ada kenaikan ke atas, dan sebab itulah saya masih lagi mempercayai bahawa akan ada kenaikan lagi untuk gold, di mana sampai satu level kita perlu mencari peluang untuk buy. Okey, so sampai satu masa nanti insya-Allah dia akan sampai ke level yang seterusnya, iaitu di atas ni lah. Tulisan nombor tepi tu pun tak nampak, betul tak? Jom kita tukar sekejap yang ni. Oh, hat tu je jadi putih, tak cantik lah. Tukar balik. Gitu. Alright, so tak apa. Janji kita nampak lah harga dia ni semua. Okay, so ini yang saya jangkakan, dia boleh pergi naik sehingga ke 2300 plus. Okay, so jom kita zoom out kepada supaya kita boleh nampak ke manakah pergerakan. Okay, so semua ni dah terjadi. Okay, cuma di sini sebelum ni saya menyangkakan yang ini adalah A, B dan C, dan seterusnya akan ada penurunan ke bawah. Hari ini saya nak membuat sedikit perubahan, di mana mungkin inilah yang terjadi untuk pergerakan gold hari ini. Mungkin yang ini akan menjadi wave 3, wave 4 dan seterusnya akan ada kenaikan sehingga ke level yang saya tandakan juga di atas ini, iaitu untuk melengkapkan pergerakan wave itu sendiri. Kalau kita tarik pergerakan dia, contohlah saya tarik Fibo retracement, Fibo extension daripada satu ni menuju ke Yalas ni. Okey, so antara level-level ini yang kita boleh pantau, dia boleh naik sampai 0.618 ataupun sampai ke 1 ataupun 0.786, tidak menjadi masalah. Apa yang penting sekarang ni ialah kerjasama. Gitu. Apa yang penting adalah kita menjangkakan akan ada kenaikan lagi untuk gold. Kenapa saya jangkakan akan ada kenaikan lagi? Okey, so kita sekarang lihat daripada pergerakan struktur, kita dah nampak wave 1, wave 2, wave 3 dan ini adalah wave 4, di mana kalau saya tarik Fibo extension daripada bermulanya kenaikan menjadi wave 1 ni dan akhirkan dia di wave 2, saya dapat melihat satu level di mana ini adalah wave 3 dah complete. Kenapa? Sebab ada 1.618 level Fibo. Okey, itu yang pertama. So yang kedua pula saya akan mencari, ini adalah wave 2, saya akan gunakan Fibo retracement, tarik daripada 2 ni pergi ke 3 ni, dan wave 4 akan berakhir di zone 0.236. Begini. Bermaksud inilah level-level yang saya jangkakan, di mana wave 4 ni pun dah complete. Okey, secara kasarnya lah. Alright. Dan akhirnya sekarang dia akan membuat pergerakan di mana dia akan membuat wave 3, wave 4 dan wave 5 seterusnya untuk melengkapkan pergerakan itu. Okey, so macam biasa, kalau wave 2 kalau wave 3 dan 4 ni dah siap, bermaksud sekarang ni saya kena tukar ini dulu sebab nanti korang semua confuse. Saya tukar warna gelap sikit lah begini. Gitu. Okey, so mungkin dia akan membuat pergerakan begini. 1 dah siap, akan jadi 2, seterusnya akan jadi 3, 4 dan wave 5 yang terakhir. Ini yang saya jangkakan. Alright, untuk gold. Okey, so kalau sekarang kita tukar pula kepada DXY, ini yang saya lihat untuk gold. Sekarang saya akan tukar pula kepada DXY, disebabkan oleh kita nak melihat apakah yang bakal terjadi pula di DXY. Okey, so DXY sebelum ini, video semalam saya ada menjangkakan dia membuat
penurunan dan seterusnya. Kita nak melihat apakah reaksi yang terjadi di sini. Jika kita lihat pada 4 hours, tiada perubahan harga terjadi, bermaksud saya ada bagi tahu dalam video, dia akan mencari next level. So next level adalah ini yang saya tandakan semalam dan saya dah tandakan sebelum ini, di mana kita menggunakan storyline untuk melihat ini adalah punca penurunan. Lihat, ini adalah punca penurunan. Ini yang punca break ni, nampak? Disebabkan punca break inilah, sebab itu DXY berhenti di situ. Faham tak? Gitu. Warna pun semua biru dah, pening kepala dah. Kejap saya tukar dulu, bagi warna merah lah, buat abang marah. Gitu. So ini level break, nampak? Dia dah break. So inilah punca penurunan yang break dia punya previous support, di mana inilah dia bila dia mengenakan, dia patah balik sini. Okey, so sekarang ini dah menjadi pergerakan di mana DXY membuat penurunan untuk ke level seterusnya. Disebabkan oleh itulah saya menjangkakan tadi gold akan ada kenaikan lagi ke atas. Okey, so sekarang sampai level manakah DXY boleh turun? Tadi kita cerita pasal gold, sekarang kita cerita pasal DXY pula, supaya kita dapat melihat apa perbezaan di antara dua pair ini, supaya you all mudah faham. Okay, so jom kita cari level-level manakah seterusnya dia boleh pergi. Ini adalah next level yang dia boleh pergi, di mana kalau kita tukar kepada line chart, kita dah nampak dah. Okay, ini adalah level yang pertama dia boleh pergi. Dan seterusnya kalau kita tukar balik kepada line chart, kita nak mencari yang tajam-tajam sahaja. Gitu. So ini adalah next level dia boleh pergi. Okay, so antara dua ni, katalah kalau dia turun sampai sini dan seterusnya membuat kenaikan, dan bermaksud gold masih ada peluang untuk membuat penurunan. Tetapi jika DXY terus membuat penurunan dan seterusnya pergi ke level yang bawah ni pula, begini, bermaksud ada possibility gold untuk membuat kenaikan lagi ke atas. Itu sahaja perbezaan yang saya dapat katakan. Jika DXY membuat penurunan, gold akan membuat kenaikan. Itu dalam erti kata mudah untuk difahami. Alright, so ini antara level-level yang kita akan perhatikan bakal terjadi. Kalau kita tukar pula kepada candle, okay, kita lihat di sini kita ada level di mana dia membuat base, tapi di belakang ni pun ada resistance. So dekat sini pula mungkin akan ada perubahan harga untuk DXY membuat kenaikan lagi ke atas. So ini antara level-level yang kita perlu perhatikan supaya ianya tidak menjadi ataupun kita tidak terlepas pandang. Faham tak? Kita ada banyak jenis, banyak teknik, kita ada macam-macam, tapi always kita jadikan satu teknik ataupun satu trading strategies sebagai kita punya base, iaitu macam saya gunakan yellow wave, dan seterusnya saya akan mencari benda-benda yang berkaitan. Macam ni ada engulfing, macam ni ada, yang ni dah tak jadi. So tapi dia ada base, di mana di sini pula dia ada level resistance. Ini benda-benda yang saya perlu perhatikan supaya ianya tidak menjadi, ataupun saya lebih yakin dengan entry yang saya perlu ambil. Jika dia break level ni, bermaksud saya akan menjagakan DXY boleh turun ke bawah lagi. Kalau dia tak break level ni dan dia respect level ni, bermaksud dia akan membuat kenaikan ke atas. Dan kalau kita nak lihat sampai level mana dia boleh pergi, dan kita tukar kepada line chart, kita lihat di sini line hijau ni ialah level di mana dia boleh naik. Contohnya kalau sampai sini dia respect dan saya menjagakan dia break, inilah next perjalanan dia. Kalau 4 hours tak ada rock block, dah sampailah kat sini dia punya rock block, betul tak? Ini yang saya dapat lihat. Jadi kalau ada perubahan harga ataupun dia respect level ni, bermaksud ada possibility dia akan membuat kenaikan ke atas, bermaksud gold akan membuat penurunan ke bawah. So far itu sahaja antara benda yang kita perlu faham. So kalau DXY naik, saya menjagakan akan ada penurunan lagi ke bawah lah. So sampai ke level mana, macam biasa kita akan tukar kepada line chart dan kita perlu melihat di manakah level-level. So di sini kita dapat melihat banyak level-level yang kita boleh katakan dia punya rock block, betul tak? Dekat sini saja ada berderet dah. Sini saja dah berderet dah. Berderet dekat sini dah. So kalau nak turun sampai sini pun boleh jadi juga. Kenapa saya kata boleh jadi juga? Disebabkan oleh apa?
kebiasaannya selepas terjadinya wave 3. Ini cerita gold pula jangan confuse. Saya masukkan dua-dua elemen tu tadi sebab nak you all semua faham, supaya mudah you all hadam sikit kenapa saya katakan DXY selalu kita gunakan untuk melihat apakah yang terjadi kepada gold. Okey, di sini saya nak beritahu satu benda, kebiasaan yang terjadi. Dengar betul-betul kebiasaan yang terjadi. Bila wave 3 dah siap dan wave 4 dah siap, seterusnya dia akan membuat wave 5, betul tak? Tapi sebelum terjadinya wave 5 akan ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan 5. Okey, di sini apa yang saya nak kongsikan, kebiasaannya, dengar betul-betul, kebiasaannya bila dia nak membuat wave yang kedua, sebelum dia nak buat wave 3 pula, 3 of 5 ni, dia biasanya dia akan bergerak macam ni. Turun, dia naik dan dia akan turun. Dia akan sampai level ni. Begitu. Sebab ini kebiasaannya wave 2 dia suka mencari balik previous wave 4 sebelumnya. Okey, ini untuk mudah you all faham. Ataupun dia naik sikit je dan dia terus turun ke bawah ni, tak menjadi masalah. Tapi kita hanya menjangkakan bila sampai je goal dekat sini, bermaksud akan ada kenaikan. Begitu. Sama juga macam di XY tadi yang saya bagi tahu, kalau ada penurunan untuk gold, bermaksud akan ada kenaikan untuk di XY. Begitu. So mungkin benda yang sama terjadi. Mungkin kat sini dia turun dan dia break, naik atas balik dan seterusnya dia turun ke bawah pula. Begitu. Mungkin. Alright. Jangan salah faham. Okey, so far itu sajalah perkongsian saya untuk goal sebenarnya, tapi saya masukkan sedikit elemen DXY supaya mudah untuk you melihat ke manakah pergerakan arah untuk dua-dua pair ini, dan berharap ianya boleh memberi sedikit idea kepada anda ke manakah ataupun apakah yang bakal terjadi kepada pair gold. Betul tak? Alright, jika anda rasakan video saya ini bermanfaat, silalah tekan button subscribe, like, nak share kepada kawan-kawan pun tak kisah, tekan loceng pun tak apa. At least bila saya buat video, you all akan dapat notification. Begitu, supaya you all tak terlepas pandang video-video yang saya sajikan. Dalam masa yang sama juga, kalau you all semua nak lihat haze pula ni, nampak USD berapa? 86, gold 14, bermaksud USD sedang menguat. Tapi tanpa news, bagi saya mungkin pergerakan dia masih akan bergerak dalam trend dia juga. Alright. Okay, so far itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Berapa bulan hari ini? 21 22 Mac. Hari ini 22 dah. Allahu Akbar. 22 Mac 2024. Sekarang pukul 10 suku. Itulah dia. Kalau diberi kesempatan, insyaAllah esok saya akan buat video lagi, dan Ahad pun insyaAllah saya akan buat video lagi, supaya kita semua dapat bersama-sama berkongsi idea. Jika anda ada pendapat yang berlainan daripada apa yang saya katakan dalam video ini, silalah tinggalkan dalam ruangan komen. InsyaAllah saya akan respon. Kita dapatlah belajar bersama-sama. Faham Okey, itu sajalah guys. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Terima kasih kerana sudi menonton video saya ini. InsyaAllah jika diizinkan, kita akan bersiaran live trade. Mungkinlah minggu depan ke, kalau tak dapat dan mungkin lepas raya ke. Okey, saya pun faham ramai sekarang ni yang tengah sibuk dengan persiapan raya, betul tak? So kita mungkin jadikan bulan ini sebagai bulan untuk kita bermuhasabah diri dan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita lebih banyakkan beribadah. Lepas raya nanti kita pulun habis-habis. Okey, macam biasa saya sentiasa mendoakan anda semua untuk profit saja. InsyaAllah. Itulah doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang mengenali ataupun tidak mengenali saya, ataupun saya tidak mengenali anda pun tidak menjadi masalah. Kita berdoa bersama-sama, semoga rezeki itu kalau dapat ke awak, Alhamdulillah, dapat saya, Alhamdulillah, kita berkongsi semuanya. Okey, InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.